Sebab itu baca, faham, ingat, amalkan. Ikhlas sepenuh hati ini bahagian at-tauhid. Kalau bahagian ilmiah, bahagian ilmu penerangan kitab, ikhlas sepenuh hati ini babut tauhid. Berbetulan dengan waqi', berbetulan dengan sebenarnya, ini bahagian fiqh. Hadir hati serta berkekalan apa juga hal keadaan sekalipun, ini bahagian tasawuf, ini bahagian ihsan. Sebab itu baca, faham, ingat, amalkan yang mencakupi ikhlas sepenuh hati, berbetulan dengan sebenar, hadir hati serta berkekalan ini. Baca, faham, ingat, amalkan itu yang mencakupi tauhidnya, fiqahnya dan tasawufnya. Itu Al-Quran, itu ilmu, itu bacaan, itu iqra bismi rabb alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Hasil, 'allamal insan ma lam ya'lam. 'Allama itu syadid, itu mubalaghah itu. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Sekecil-kecil, sebesar-besar, sekasar-kasar, sehalus-halus. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Mengajar Allah melalui lidah nabinya, melalui anbiya, auliya, siddiqin, syuhada, wassalahin itu akan insan ma lam ya'lam, apa yang dia tidak tahu. Ini 5 ayat yang pertama. 5 ayat yang penting ini menjadi dasar ilmu dan zikir, zikir dan ilmu itu menjadikan dasar, asas bagi pengetahuan insaniah. Lepas pada itu, kalla innal insana la yatgha. Di sini mula kacau lah. Mula kacau sebab insan ini yatgha, melampau dia itu. Kalla innal insana la yatgha. Kenapa itu? Ar-ra'ahu istaghna. Kena lihat dirinya serba ada, serba cukup. Dulu jahil, tak ada ilmu, sekarang sudah ada ilmu, jalan pun lain macam. Kalla innal insan yatgha. Kita tak mahu jadi orang yang daripada tin kosong sudah penuh, jadi tidak sampai kepada matlamat penuh itu, bahkan sampai kepada yatgha. Izhab ila fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun itu, innahu tagha. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berdoa Nabi Musa, ya, so nak pergi jumpa Fir'aun ini. Izhab ila fir'aun innahu tagha, dia pelampau. Kalla innal insana la yatgha. Ini sifat taghut atau sifat tagha, ini sifat fir'auniyah, sifat insan di dalam itu, sifat ananiyah. Ilmu ini kalau tidak betul-betul, dia macam pedang dua mata itu. Dia boleh makan kita dan dia boleh selamatkan kita juga. Ilmu. Sebab itu bila belajar ilmu ini, mesti pasakkan itu, pasakkan yang kukuh itu, supaya sentiasa kita bawa diri kita pada hadir ingat tumpu. Kalau ilmu tidak membawa kepada hadir ingat tumpu, maka pasti dia akan membawa kepada ghaflah lupa lalai. Apabila masuk kepada ghaflah lupa lalai itu, disitulah berlakunya kalla innal insana la yatgha. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika rujaa. Inna ila rabbika rujaa.
Inna ila rabbikar rujaa. Lupakah kamu itu? Tempat rojok kamu itu. Inna ila rabbikar rujaa. Rabbika, kamu akan dipersoalkan nanti. Kita tidak mau jadi begitu. Ada ilmu, diberikan ilmu, jauh daripada matlamat ilmu itu. Sebab itu kita peringatkan, menuntut ilmu itu ilmu membawa pada zikir. Nak jadikan begitu mesti pusatkan tumpuan pada baca, faham, ingat, amalkan, ikhlas sepenuh hati, berbetulan dengan sebenarnya, hadir hati, serta berkekalan apa juga hal keadaan sekalipun. Ingat itu selalu. Dan awas, perhati, jaga, pelihara, kawal. Itu muraqabah. Sebab zikir dan muraqabah ini hubungan rapat. Zikir, ingat kepada Allah, menimbulkan muraqabahnya, menimbulkan sifat-sifat mahmudah. Ini sifat-sifat kepujian itu ada hubungan rapat. Orang yang ada ilmu, orang yang ada terang jelas nyata niatnya, orang yang ada terang jelas nyata niatnya, akan timbul zikir yang kuat dalam jiwa hatinya. Orang yang timbul zikir yang kuat dalam jiwa hatinya akan menimbulkan sifat-sifat kepujian. Antara sifat kepujian yang penting dan unggul yang dihubungkan dengan zikir, muraqabah. Yakni berlaku manusia itu awas, perhati, jaga, pelihara, kawal. Apabila itu berlaku, maka segala sifat kepujian itu mahmudah yang 10 kita belajar itu, taubahnya, sabar syukur, ya, ar-raja wal khauf, ya, fakir zuhud, tauhid tawakul, niat ikhlas sid, muraqabah, muhasabah, mahabbah syauq ridha, muraqabah, muhasabah, tafakkur, dzikrullah, dzikrul maut. Ini 10 sifat menghimpunkan akar tunjang rangsangan yang merangsangkan insan memiliki sifat itu, ialah hadir, ingat, tumpu kepada Allah Jalla Jalaluh. Tanpa ada hadir itu tidak akan dapat hakikat kenyataan itu. Jauh dia daripada hakikat kenyataan itu. Akan tetapi akasnya sebaliknya, kalau manusia itu tidak belajar ilmu, terang jelas nyata niatnya tidak tertegak, qasadnya itu, niat qasad, pusatan tumpuan dalam itu tidak timbul. Apabila niat qasad, pusatan tumpuan tidak timbul di dalam itu, maka di situ akan menyebabkan timbulnya ghaflah. Ghaflah menyebabkan timbulnya sifat-sifat kekejian. Sifat-sifat kekejian itu yang pertama dan utama itu, dia sudah hilang, dia tidak mengawasi, dia sudah tidak perhati sangat, dia sudah tidak ada kejagaan itu, yaqazahnya tidak ada, pemeliharaan pengawalannya itu banyak dibuat itu hanya pada zahir saja, pada batin tidak ada, kurang, dalam batin itu kurang. Kalau ada awas sekalipun hanya benar zahir saja, maka itu menyebabkan tertimbulnya sifat-sifat kekejian. Sifat kekejian yang 10 itu, syurhut ta'am, syurhul kalam, ghadab, hasad, bakhil wa hubbul mal, hubbul jah, hubbul dunya, takabur, ujub, riya. Ini 10 sifat kekejian ibunya. Yang lain itu banyak lagi lah. Di sini kita dapat hubungi ilmu membuahkan niat, niat membuahkan hadir ingat tumpu, hadir ingat tumpu itu membuahkan pengawasan, pemerhatian, penjagaan, pelihara kawal. Ini muraqabah itu. Muraqabah itu menghasilkan sifat-sifat yang kepujian yang lain itu. Maka itu dalam hatinya. Apabila dikeluar pada anggota 7 itu, timbulnya sifat taat, ternapilah sifat maksiyah. Timbulnya sifat syukur, ternapilah sifat kufur. Tapi kalau ilmu yang diterangkan itu tak timbul terang jelas nyata, niat tak terang, qasad pusatan tumpuan, niat qasad pusatan tumpuan tak naik, tak berkobar-kobar naik dalam bawa'ith, di dalam itu tak naik. Bila tak naik, dia akan timbul ghaflah, banyak ghaflah. Bila banyak ghaflah, dia kurang awas, kurang perhati, kurang jaga. Kalau dia awas perhati pun banyak benda luar banyak. Ilmu ini bila kita belajar ilmu nafi' ini,
pengawasannya, pemerhatiannya, penjagaannya, kesedarannya itu, pengawalannya itu, apa saja dinampak pada zahir berhubung dengan yang batin. Itu ilmu nafi'. Kalau ilmu yang tidak ada nafi' itu, lagi banyak ilmunya, di dalamnya itu lagi ghaflah. Pengawasannya hanya pada zahir yang nampak itu sensitif sangat. Dalam itu kurang sensitif. Maka timbullah sifat-sifat kekejian tadi yang 10. Maka hasil daripada sifat kekejian 10 itu, bila dia keluar pada anggota 7 itu, jadilah sifat maksiat dan sifat kekufuran. Itu diri manusia itu, zahir dan batin. Puasa ini, yang kita puasa saim, imsak ini, kita nak imsak daripada ghaflah, lupa lalai. Nak imsak, nak tahan diri kita itu daripada sifat-sifat kekejian. Nak imsak diri kita itu daripada zahirnya itu melakukan kekufuran ataupun kemaksiatan pada zahir itu. Kita nak iftar, kita nak buka dalam diri kita itu, hadir ingat tumpu di dalam itu, dan segala sifat mahmudah. Dan anggota 7 kita itu, kemesraannya dengan apa di dalam itu tercerna di dalam itu. Ini orang yang dapat hakikat puasa, hakikat Ramadan. Itu orang yang sebenar-benar niat puasa itu, aku imsak, aku nak puasa daripada segala yang tidak ada kena mengena dengan tujuan kejadianku. Puasa dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia itu melainkan liya'budun. Kata Ibnu Abbas, liya'rifun, liya'budun bermakna liya'rifun. Makna liya'budun itu liya'rifun. Tidak kami ciptakan manusia itu, kejadian itu, jin dan manusia itu, jin dan insan itu, illa liya'budun, melainkan liya'budun, liya'rifun, pengenalan itu. Jadi puasa itu, puasa apa juga yang tidak menyampaikan diri kita itu kepada liya'rifun, yakni pengenalan itu, kita puasa. Apa juga sebab musabab yang menyampaikan diri kita itu kepada ma'rifah, kita buka. Itu orang dapat hakikat puasa. Ini tujuan kita imsak, tahan diri ini, nak sampai di situ, nak sampai kepada kesedaran itu. Periksa diri masing-masing. Pastikan setiap saat, setiap ketika itu, jangan sekali-kali kita keluar daripada ilmu yang kita baca, faham, ingat ini. Sentiasa kita tetap dengan ilmu itu. Sebab akal, fikir itu ilmu, ilmu itu hal itu membuahkan perbuatan. Itu hakikat manusia. Pikir, rasa, buat. Pikir, rasa, buat. Pikir rasa, akhirnya dia akan menghujungkan kepada pikir rasa itu perbuatan. Maka yang mencatur, yang menyusun, yang menghala tujukan pikir manusia, pikir rasa buat manusia itu ilmu. Maka ilmu yang unggul itu, terang jelas nyata itu daripada Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ni'mat huda war rasyad, yang dihubungkan nikmat huda war rasyad itu dengan ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Tidak ada ni'matul ijad yang sempurna, imdad yang sempurna itu kalau tidak ada ni'matul huda war rasyad. Nikmat huda war rasyad, nikmat petunjuk dan penerangan tentang petunjuk itu, nikmat Al-Quran itu, nikmat Ramadan itu, nikmat puasa itu. Lantaran itu, pusatkan tumpuan kita. Jangan sekali-kali terlepas daripada tumpuan itu. Mudah-mudahan dengan penerangan yang kita terangkan itu jadi sebab musabab untuk kita bertambah hadir, bertambah kukuh, bertambah sedar. Setiap sukun harakat kita, gerak dan diam kita itu membangkitkan himmah yang tinggi, himmah yang aliyah. Basiratun nafizatun, pandangan yang tembus. Himmatun aliyatun, himmah yang tinggi, mengatasi himmah yang rendah yang ammaratun bisu itu.
tujuan daripada baca fahamingan itu untuk itu, dan tujuan setiap insan manusia memang berkehendak pada itu secara nalurinya. Dan Nabi, Rasul-Rasul, Anbiya, Aulia, Siddiqin, Syuhada, Wassalihin menerangkan pada melalui ilmu itu juga, tidak yang lain. Jadi apa yang kita baca, faham, ingat, apa yang kita hendak di dalam itu bersekali macam Bluetooth dan Bluetooth. Dia menyala, message boleh masuk. Tapi oleh kerana ada gelombang di dalam pengacau itu, tabiat kita yang tidak baik itu, pikiran-pikiran rendah, gelombang-gelombang yang ada hubung kait dengan hanya mengambil hitung kira benda yang nampak sahaja, itu gelombang itu kita nak padam. Nak halah tujukan gelombang itu terus kepada usul asal balik. Mudah-mudahan dengan penerangan itu jadi sebab musabab sampai kita di situ, hasil yang wasil, pendapatan yang menyampaikan kepada tempat kesampaian, bukan pendapatan yang menyebabkan kita jauh daripada tempat kesampaian. Iqra, baca, akhirnya wasjud waqtarib, sujud dan dekatkan olehmu kepada Rabbul Jalil itu. Kita tidak mau jadi manusia yang iqra pada zahirnya, akhirnya ba'id, jauh daripada matlamat tujuan bacaan itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan penerangan itu mendapat rahmat dan nikmat, dan terus kepada takrimatan wa maghfiratan, dan terus kepada amal yang saleh, salahan yang membawa pada falahan yang membawa pada najahan, sebab musabab menarik rahmat, nikmat, takrimatan wa maghfiratan. Di situ terbukalah rahsia insan antara istighna dan iftiqar, kehambaan dan ketuhanan. Berhubunglah perhubungan yang jalin mesra itu, sebab kebahagiaan manusia yang kekal abadi itu tidak lain ma'rifah. Ini pengenalan tentang kekasih yang sejati itu. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi washabil kiram wa masyayikhina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin.